Kita ke segmen wawancara ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey APTJSO. Dan tetamu kita Dr. Hajah Horaini, Pilihan Orang Kaya Setia Jaya Datuk Paduka Haji Hurairah, penyelaras bersama, dan juga Dengko. Ya, di sebelah Haji ialah Dr. Malai Haniti ya, betul ya, Syekh Abdul Hamid, iaitu daripada Universiti Brunei Darussalam ya. Assalamualaikum. Dua doktor bersama kita pada pagi ini, tapi bukan doktor perubatan ya. Jangan tanya pasal perubatan. Jangan tanya pasal lain, tapi tanyalah pasal ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey ini. Jadi bercakap mengenai dengan perkara ini, barangkali di mana kita dipahamkan negara Brunei Darussalam akan mengendalikan ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey. Jadi mungkin dapat menjelaskanlah mengenai apa dia sebenarnya ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey dan agensi-agensi yang terlibat dalam perkara ini. Siapa yang akan menjelaskan, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu mewakili ahli jawatankuasa kerja APTJSO, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTB kerana mengundang kami datang kemari. Jadinya ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey ini merupakan satu kolaborasi di antara Universiti Brunei, Unit Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan, Universiti Brunei Darussalam dan juga Kementerian Pembangunan, di mana kami mengadakan satu ASEAN version International Science Olympiad bagi 3 bidang sains, iaitu chemistry, physics dan biology, bagi pelajar-pelajar yang cerdas pintar atau yang kita dinamakan gifted, dan mereka ini berumur di antara 13 hingga 15 tahun. Jadi acara ini adalah acara yang pertama kali diadakan di dunia, dan alhamdulillah Brunei Darussalam telah terpilih untuk menjadi tuan rumah. Ini kali pertama di dunia. Kita rasa banggalah terangkat negara kita Brunei Darussalam setelah menjadi tuan rumah mengenai dengan program yang diadakan ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey ini. Dan kita juga merasa bangga ya, kerana pelajar-pelajar kita di negara Brunei ini yang terutama sekali yang ditekankan di sini umur 13 hingga 15 tahun ya, mempunyai gifted dalam mata pelajaran tersebut ya. Jadi itu satu kejayaan dalam bidang pendidikan terhadap anak-anak kita, dan perkembangan mental di negara kita cukup baik kerana kita dapat mengangkat anak-anak kita ini dalam bidang dalam perkara ini. Mungkin ada yang ditambah lagi tu, Doktor? Saya hanya akan beritahu bahawa Brunei Darussalam yang saya tadi terpilih menjadi tuan rumah tahun ini, dan insyaAllah setelah ini ASEAN Plus 3 Nations itu akan beredar-edar menjadi tuan rumah. Dan mungkin rotationnya kita ni Brunei, kalau 13 nation, mungkin dalam 13 atau 14 tahun. Itu pun kalau diadakan setahun sekali ya, kalau mungkin 2 tahun sekali, dapat tahu ya. Jadi seterusnya. Betul. Tapi kita merasa bangga lah menjadi yang pertama dan juga negara Brunei dipilih sebagai tuan rumah buat yang pertama ni ya. Jadi kita nak beralih kepada Dr. Malai Haniti ya. Jadi mungkin sini dapat terangkan apakah tema dan juga objektif majlis tersebut nanti. Terima kasih Dengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema APTJSO 2012 iaitu tahun ini ialah Sains dan Dinamik Hutan Hujan Tropika ataupun Science and the Dynamics of Tropical Rainforest. Alhamdulillah negara kita ni sangat bertuah kerana dikurniakan dengan biodiversity yang cukup menarik. Terdapat banyak habitat yang boleh didapati berbanding daripada negara-negara lain di dunia. Suasana ini menjadikan suasana yang amat menarik bagi ilmuwan untuk menjalankan kajian tentang biodiversity hutan hujan tropika. Jadi cukup menariklah dalam perkara ini juga. Ini satu peluang bagi kita dalam membuat kajian hutan tropika ini. Kerana di negara kita memang banyak ya tempat-tempat kajian, khususnya di Belalong, kawasan Belalong, dan juga di kawasan hutan simpan di, ya. Tasik Merimbun dan Kuala Belait dan hutan simpan memang banyaklah tu. Jadi bila bercakap mengenai dengan objektif dan tema tadi, objektifnya sudah? Belum, objektifnya belum. Silakan. Okey, terima kasih. Objektif APT Junior Science Odyssey yang pertama ialah untuk mengelakkan dan mencabar pelajar sains yang berbakat untuk menuju kecemerlangan dalam bidang sains dan teknologi. Yang kedua ialah untuk merangsang rasa ingin tahu dan intelek pelajar melalui pelbagai aktiviti dan eksperimen. Yang ketiga pula untuk menyediakan pelajar peluang untuk
memupuk persahabatan di rantau APT ataupun ASEAN Plus 3. Yang terakhir sekali ialah untuk mengelakkan pelajar untuk meneruskan kerjaya dalam bidang sains dan teknologi. Itu di antara tujuan-tujuan, dan dalam pada itu kita ingin tahu pula siapa di antara peserta-peserta yang terlibat dalam APT JSO ini. Okey, peserta-peserta yang akan mengikuti ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey ini, ia adalah satu pertandingan. Jadi kita ni akan insyaAllah menerima pelajar-pelajar yang cerdas pintar dari peringkat menengah, dan mereka sepertinya saya tadi, dorongan ini berumur dari umur 13 hingga 15 tahun dan datang dari 10 negara ASEAN Plus 3 campur ada negara pemerhati. Jadi negara-negara yang terlibat adalah Brunei Darussalam, China, Indonesia. Sementara itu doktor mungkin dapat lihat kamera supaya lebih jelas. Okey, silakan doktor. Okey. Brunei Darussalam, China, Indonesia, Malaysia, Philippines, Korea, Singapura, Thailand dan juga Vietnam, dan Sweden akan datang ke negara Brunei Darussalam sebagai negara pemerhati. Itu dia 10 negara akan ikut serta dan juga negara-negara pemerhati doktor Jadi tadi disebut mengenai dengan gifted student jadi apa ciri-ciri ni seorang ni dikatakan sebagai gifted student Seorang pelajar yang gifted ini dalam bahasa Melayunya cerdas pintar dan berbakat adalah pelajar-pelajar yang mempunyai potensi dan mempunyai bakat kebolehan yang orang luar biasa. Mereka ni dan juga pencapaian tinggi dalam pelbagai bidang. Contohnya dari segi kita ni melihat kadang-kadang orang gifted dalam muzik, gifted dalam seni dan sebagainya. Yang ini adalah pelajar-pelajar yang gifted dalam sains. Jadi untuk pengetahuan bersama, di Brunei Darussalam, unit pendidikan khas Kementerian Pendidikan sejak tahun 2009 telah menyediakan program-program untuk pelajar-pelajar yang cerdas dan pintar ini. Mereka ini telah terlibat dalam pelbagai international event dan baru-baru ini APEC Future Scientist, alhamdulillah 3 anak Brunei kita ni telah menang 3 medal atau 3 gold medal. Dan yang saya tadi itu pelajar-pelajar yang gifted ini mempunyai orang outstanding ability dalam pelbagai bidang. Jadi sebenarnya doktor, sebelum kita lebih jauh dalam perkara ini, kalau dulu orang tua kata ninya Guinness ni anak-anaknya. Artinya kalau anak tu bagus, berakal, Guinness ni. Tapi sebenarnya dari perkataan orang putih, genius satu sebenarnya. Ada telah dipanggil Guinness sebenarnya atau genius satu lah. Ya, pandai orang tua kita dulu Sebenarnya dalam berbahasa Inggeris lah Jadi doktor, berbalik dengan perkara ini apakah sebenarnya tujuan utama mengadakan ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey ini? Mungkin dapat menjelaskan lebih lanjut oleh perkara ini. Tuan Najib, program APT JSO mampu membentuk generasi cerdas pintar yang akan menjadi model insan yang lebih terasah minda dan pemikiran mereka untuk menempuh cabaran masa akan datang. Tambah lagi, melalui program ini kita akan dapat mencanai dan memperbesarkan kemampuan mereka agar pelajar-pelajar ini akan terus berjaya luar biasa lah. Nah, jika tidak diberi peluang, bakat-bakat yang berpotensi tidak akan menyerlah dan tidak akan timbul sebagai aset negara. Jadi itulah sebenarnya bukan mudah mencari anak-anak yang bijak pintar atau geniusnya orang tua genius sebenarnya doktor. Mungkin doktor sering mendengar kalau orang tua punya genius kalau genius. Itu orang tua kita pun pintar tahu. Pintar sebenarnya. Kalau ini ambilkan amarnya orang tua dulu tahu. Doktor tahu apa amar dalam bahasa Brunei? Amar itu hammer sebenarnya, itu tukul. Bahasa Brunei, bahasa Inggris ke bahasa Brunei itu langsung. Saya pun bercakap mengenai dengan ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey ini yang akan mengambil tempat di negara Brunei Darussalam. Mungkin dapat menjelaskan apakah program dan aktiviti yang akan disusun sepanjang program ini dijalankan. Okey, APT JSO ni orang kita ni pack dengan pelbagai aktiviti bagi pelajar-pelajar dan juga guru-guru yang pengiring mereka. Jadi pada hari
Ahad ini insyaAllah kita ni akan menerima pelajar-pelajar dan guru-gurunya datang ke Brunei Darussalam dan mereka akan menginap di Dekor di UBD dan insyaAllah pada hari kedua adalah iaitu 11 hari bulan Jun satu pembukaan resmi akan diadakan di IBM Center di UBD dan tetamu kehormat adalah Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Seterusnya ada juga terdapat event-event seperti keynote speaker dan juga special lecture daripada Profesor Lee dari ACGS di Korea dan juga Profesor Dr. Yu dan juga dari UBD sendiri adalah Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad. Acara-acara seterusnya adalah lab skills assessment dan juga field project yang mana adalah sebab ini adalah merupakan satu pertandingan. Mereka membuat aktiviti-aktiviti dalam bidang physics, chemistry dan juga biologi. Jadi biologi ni diorang kena bawa keluar ke hutan ke Bukit Sawat dan juga ke Andulau. Ini juga cukup menarik ya. Bukit Sawat dan Andulau satu lagi kawasan yang banyak sumber-sumber kajian untuk pelajar-pelajar kita ni lah. Mungkin ada yang tak ditambah tu doktor, silakan. Anu saja menambah saja diorang akan di-assess atau dihakimkan mengikut pencapaian durang atau presentation durang melalui apa hasil projek durang dan ianya akan berlangsung pada hari ke-6 dan setelah itu hari ke-7 ada cultural night juga hari yang 6 itu ada performance di mana semua negara APT itu disuruh membuat performance budaya durang dan seterusnya hari ke-7 adalah hari penutup dan penyampaian trofi dan pingat the best country team. Jadi ada program suai kenal ice breaking lah ya juga ya dan juga di samping mereka membuat kerja-kerja research dan juga persembahan dan sebagainya ya ini perlawanan ya antara 10 negara yang akan ikut bertanding nanti ya. Jadi seterusnya kita ada dua urus dia tadi ni ya daripada Kementerian Pendidikan ya dan juga daripada UBD ya Universiti Brunei Darussalam. Jadi kita ingin mendengar pula ya apa peranan Universiti Brunei Darussalam dalam mengendalikan APT ini. Okey. Universiti Brunei Darussalam adalah merupakan tempat utama ataupun main venue bagi APT GSO ini. Pelajar-pelajar dan guru-guru akan menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam Fakulti Sains, The Core dan IBM Center UBD. UBD adalah terlibat dalam merancang aktiviti-aktiviti yang dijalankan sewaktu APT GSO ini. Tugas utama ahli-ahli adalah di dalam jawatan kuasa saintifik tempatan ataupun LSC, Local Scientific Committee yang mana menguruskan semua aspek saintifik dan aktiviti-aktiviti bagi APT GSO ini. Ini juga termasuk menyediakan sukatan ataupun silibus. Okay. Seterusnya juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua tugas-tugas mematuhi sukatan ini dan juga dipertanggungjawabkan untuk menetapkan penilaian skim dan menetapkan keputusan ataupun pemenangnya. Ya, jadi barangkali cukup jelaslah apa yang dijelaskan tadi mengenai dengan ASEAN Plus 3 Junior Science Audisi ini. Bila sebenarnya akan diadakan, Doktor? InsyaAllah bermula 10 hari bulan hingga 17 hari bulan Jun. 7 hari ini ya. 7 hari berlangsung di sini. Jadi ini memberikan peluang kepada pelajar-pelajar kita ni boleh bertukar-tukar pikiran, terutama kanak-kanak yang ginis-ginis satu. Yang genius umur 13 hingga 15 ni ya, junior ni ya. Jadi dan juga mereka telah pun akan didedahkan ya dengan negara-negara 10 negara lain ya. Dan ini mungkin juga ada yang baru pertama kali barangkali ni ya. Dan juga acara ini ada acara pertama sekali di dunia dan juga mungkin juga ini exposure bagi mereka yang pertama juga ya. Jadi ini peluang mereka untuk pelajari ya. Jadi mungkin saya hendak bertanya lagi Dr. Hajah Huraini ya. Jadi apakah hasrat Kementerian Pendidikan dalam hal ini? Okey, jadi hasrat Kementerian Pendidikan insyaAllah adalah untuk menaikkan lagi profil negara Brunei Darussalam dari arena pendidikan bagi pelajar yang gifted ni ya. Kita ni nyorang akan jadi satu team player lah dalam negara-negara ASEAN Plus 3 ni dalam program-program yang bagi gifted students ini. Dan
hasratnya adalah sebenarnya untuk memberi kanak-kanak ini peluang untuk mendalami lagi dan bidang sainsannya, dan dengan harapan yang mungkin insyaAllah lebih ramai nanti generasi kita ini akan mendalami dalam bidang sains, teknologi dan innovation inilah insyaAllah. Jadi untuk mengasuh ini kita sudah mempunyai pelajar-pelajar yang cemerlang, pelajar-pelajar yang gifted. Jadi ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengasuh mereka supaya akan terus maju, dan juga ada pelapis-pelapis nanti. Itulah harapan kita, dan barangkali Dr. Malai Haniti ada ingin ditambah dalam harapan ataupun seruan mungkin. Ambil opportunity, terima kasihlah kepada semua yang terlibatlah sama Arabis kita juga kerana memang having us hari ini kan. Itu memang sudah menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan apa jua kegiatan di negara kita ini, dan kita ini mengucapkan syabas dan tahniah kepada tetamu-tetamu kita ini, doktor-doktor yang berada di sini selaku orang kuat di belakangan inilah dalam ASEAN Plus 3 Junior Science Audition ini, APTJSO ini. Jadi mudah-mudahan perkara ini akan dapat mengangkat nama negara kita ini, di samping memberikan peluang anak-anak kita ini yang bijak pintar supaya akan mengambil kesempatan dalam perkara ini untuk terus bertukar-tukar pendapat dengan pelajar-pelajar yang datang dari luar negara, kerana ini satu peluang bersedia untuk meningkatkan sedikit lagi kepintaran bisdia yang sedia ada tu Jadi bukan saja kedua-dua doktor yang ada di dekat kita ni, tapi juga seluruh rakyat seluruh negara mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menanai perkara ni Apapun juga sebenarnya dalam kegiatan di negara kita ini adalah menjadi tanggungjawab kita ini semua untuk memberikan sokongan padu, kerana itu adalah sebagai sumbangan kita terhadap negara kita. Jadi terima kasih kepada tetamu kita, Dr. Hajah Horaini, PN Orang Kaya Setiajaya Datuk Paduka Haji Hurairah, dan selaku penyelar bersama, dan juga Dr. Malai Haniti Syekh Abdul Hamid dari Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih Dr. Alhamdulillah, rasanya lapang dada sudahnya. Kalau tadi dalam debaran, tapi apapun alhamdulillah cukup jelaslah apa yang dihuraikan di sini. Mudah-mudahan ini sekali lagi kita ini sama-sama dapat memberi